hebat, debam pun jangan buat last minute, okay, sebab ada sebab dia. Okay, so itu je dia punya ni first. Okay, so kita tengok dulu apa yang saya nak cerita. Saya dah tulis dah so that saya tak lupa apa benda yang saya nak cakap. Okay, so kita fokus on ni lah, lab test ada dua, ada lab report, ada manipulative skill. Okay, so manipulative skill actually yang kamu buat eksperimen dalam lab tu lah, okay. Tapi dah tak ada eksperimen so dia diberi soalan yang berkaitan je. Okay, so kita start dengan ini. So for lab test, okay, I will assign video, Google Form and instruction in Google Classroom pada 1 hari bulan 7 malam tu lah. Okay. Lepas tu kamu dah boleh buka, dah boleh baca dah. Okay, so untuk lab report, hari tu saya ada cakap 20% kan. Saya pun tak tahu dari mana saya dapat 20%. Okay, lab report 15%, assignment yang task tu 15%, manipulative skill 10%. So total PB kamu adalah 40% for your PB. Okay, alright. So lab report 15% adalah satu jumlah yang besar. Okay, banyak. 15% kamu rasa sikit tak tahulah. Tapi kalau ini student problem, contoh dia dapat 9/15 ke, usually markah PB dia akan jadi antara yang paling rendah lah. Okay. Alright, and then so kita tengok sini saya dah tulis, please refer to this video for procedure. This video ni maksud saya video yang saya assign tu lah. Okay, akan ada video yang saya assign. All your procedure, apparatus, apa lagi data eksperimen, semua kamu kena refer to that video. Okay, you cannot refer to lab manual. Contoh kamu rasa eksperimen ni nak lebih kurang eksperimen yang dalam lab manual. Lepas tu masa kamu nak tulis prosedur, kamu tengok lab manual. Tak boleh Okay, so saya beritahu awal. Kalau prosedur tu dia dah tulis dekat video tu, so kamu kena tengok dan salin dan tulis dengan cara yang betul lah. Bukan boleh salin je kan. Mungkin saya ajar cara kamu tulis prosedur macam mana yang betul tu. Kena pasifkan, so you have to refer prosedur yang ada di video, okay. Jangan tengok yang dalam lab manual. Alright, sebab eksperimen dia not exactly the same, dia just pakai konsep yang sama. Okay. Alright, and then follow all the instruction in this video for lab report writing, okay. So video tu saya tak tahu sangat apa konten dia, saya tahu sikit-sikit je sebab saya bukan tim yang buat soalan ni. Dia punya video yang instruction yang dia bagi tu dia macam ni, kiranya ada video buat eksperimen, dekat hujung sekali tak silap saya dia ada instruction macam mana kamu nak tulis lab report tu. Apa yang dia nak dalam lab report tu ada dalam video tu. Okay, so kalau kamu ni tengok betul-betul apa yang dia nak dalam video tu, dalam lab report apa yang dia nak, make sure benda tu kamu tulis dalam kamu punya lab report lah. Okay, jangan pula kamu main tulis suka-suka hati kamu lepas tu you tak provide all the requirement yang dia nak, then kamu akan hilang markah. Okay, ada apa-apa masalah yang tu? Ada soalan? Tiada, Miss. So far tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright, so kita tengok next kata you may need to watch the video a few times. So please don't wait until last minute to do this lab test. Okay, so that's why saya cakap dekat kamu tadi, even though your internet connection bagus, okay, you don't have any problem with your internet connection, but please start early. Okay, sebab saya rasa lah kalau saya jadi kamu, I will need to watch the video semua dulu to get a rough idea on apa benda eksperimen tu. Okay, and then kan dia punya instruction on lab report writing tu dekat hujung sekali. So masa tu mungkin I need to play the video again sebab saya nak kena salin dia punya title, saya nak kena salin dia punya objektif, saya nak kena tulis balik lab report pula prosedur dalam passive form. Semua benda yang kamu nak tulis dalam lab report tu semua ada dalam video tu. So saya rasa memang kamu kena tengok video tu a few times. Okay, sebab tu kena start awal. Alright, and then this lab report must be handwritten. Okay, so that's mean you cannot type lah. Saya tahu ada yang type lab report, saya tak kisah sangat. Tapi untuk this lab test mesti tulis tangan. Okay, tu dia punya rule dia lah. Okay, so you have to tulis tangan dan
macam biasalah scan dan hantar dekat saya dalam Google Classroom tu lah. Okay, submission via Google Classroom. Okay. Alright, so saya rasa itu je pasal lab report 15 markah. Okay, so that's why saya nak kamu tulis lab report tu, kamu tulis betul-betul sendiri, kamu tulis lah instead of kamu meniru. Sebab siapa yang tiru tu saya dapat detect. Tapi saya tak cakap lah openly, saya just tulis dalam Google Classroom je. Saya cakap, oh kamu ni kenapa kamu punya lab report sama macam orang ni, sama macam orang ni. Okay, so saya punya concern adalah kalau kamu tiru, then macam mana kamu nak tulis lab report yang betul untuk ini? This is your mark. Okay. Alright, and then next one, manipulative skill. Okay, manipulative skill ni adalah skill eksperimen tu lah. Contoh macam mana nak baca nak baca measuring cylinder yang betul. Macam tu. Macam kalau kamu ada measuring cylinder, mata kamu dekat mana? Okay, so your eyes should be, terbalik ke lukisan mata saya. Okay, so mata kamu dekat mana? Okay, so kamu nak, kalau air dekat sini, mata dekat sini ke, mata dekat atas ke? Okay, so itu benda-benda yang kamu kena tahulah. Okay, skill eksperimen tu sendiri. And then cara dia tanya adalah dia bagi question dalam Google Form. Okay, so link to Google Form pun saya akan bagi pada 1st of October tu lah. Okay, and then tips dia ini lecturer yang buat video tu dia bagi tips. Dia kata kalau nak jawab manipulative skill ni, actually dia kata boleh refer je balik dekat video tu untuk dapat hint answer dia. Kalau kamu blur lah, okay, kalau kamu tak tahu langsung, maybe you can rewatch the video dekat part-part tertentu, saya tak tahu. Lepas tu kena dapatlah idea untuk jawapan dia, okay, macam tu. And then Google Form ni sekali je, cuba sekali je jawab. Jangan kamu main pasal kamu hantar. No, dia tak boleh dah. Okay, sekali sahaja. Okay. Alright, so fikir betul-betul jawapan kamu. And then this one, ini saya punya cara saya nak tolong kamu lah. So before this saya dah assign quizzes dekat kamu untuk pre-lab kan, experiment 1, experiment 2. For experiment 3 saya letak puzzle. Lepas tu dalam puzzle tu saya letak soalan dalam tu kan. So I will reassign lah, nak reopen, ada yang dah tak boleh buat. So saya akan reassign benda tu. So kamu nak buat revision tu kamu boleh cuba buat balik. Okay, ataupun kamu ikutlah, nak buat balik boleh, tak nak buat balik tak apa. This is optional lah, saya bukan wajibkan kamu untuk buat balik. Tapi maybe some of the question will be useful later lah, some lah mana saya tahu kan. Okay, so ini saya akan assign later on. Okay, so ada apa-apa soalan about lab report dengan manipulative skill? Tak ada, Miss. Tiada. Tak ada, Miss. Alright. Tiada, Miss. Okay, so Jadi Miss, ya. dia cuma writing lab report sama jawab soalan dari yang video tu je kah? Ya, betul. Jawab soalan yang objektif saya rasa untuk Google Form ni objektif. Lepas tu tulis lab report. Lab report ni kamu kena start dari awal lah, dari title sampailah conclusion. Okay. Oh, okay. Okay, Miss. So kiranya dia adalah certain thing dia ada guideline, ada certain thing dia letak open je. So macam prosedur. So dia tak bagi tahu macam mana cara nak tulis prosedur. So kamu dah belajar dah dalam lab macam mana nak tulis prosedur. So tulislah. Okay, and then next part yang saya paling risau is calculation. Okay, sebab apa saya risau? Sebab saya marking your experiment 3 punya experiment 3 punya lab report. Okay, so I can see that some of you tak faham langsung the calculation and tak rasa pun nak tanya saya, satu. Okay, kedua ada yang tanya minta hint semua whatsoever how to calculate. Okay, good, at least dia faham lah. Alright, yang ketiga ada yang faham, memang faham dia boleh buat semua. Yang keempat ada yang meniru. Okay, so konsep dia macam tak faham lah kiranya. Okay. So dekat sini saya nak bagi tips lah. Okay, sebab eksperimen yang akan naik is either experiment 1, experiment 2 or experiment 3. Tapi not exactly the same. Kalau dia naik salah satu ni pun not exactly the same, dia akan manipulate sikit lah.
Okay, tapi konsep dia lebih kurang. So kalau untuk eksperimen 1, you have to make sure you know empirical formula and molecular formula calculation, which is in chapter 1 punya calculation. Okay, that one sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, and then untuk experiment 2 and experiment 3, since both involve titration, so you need to make sure you know how to do concentration calculation. Okay, so concentration calculation ni contoh macam kalau kamu tengok experiment 2, experiment 3, kita akan banyak kira molarity. Okay, tapi nak kira molarity tu you have to know number of mole, you have to know volume. Kadang-kadang number of mole tu nak dapat mana? Dari mass ke? Dari apa? Molarity and volume ke, okay. So benda-benda ni kamu kena tahulah sendiri, okay. Kamu dah belajar sebenarnya all the theory tu. Okay, and then you should know about dilution juga. Okay, still remember what is dilution? Masih. So apa dilution? Kau ingat term je? Maksud dia tak ingat. M1, V1, M2, U2 tu lah. Yes, okay. So formula for dilution is M1V1 equal to M2V2. Okay, so dilution ni keadaan dia macam mana? Apa contoh dilution yang kamu tahu sekeliling kamu? Solid solution, solvent. Solution, solvent. Contoh apa macam mana? Dilution ni macam mana? Apa keadaan dia? Dari apa pergi ke apa? Kurangkan kepekatan kah? Yes, okay, thank you Mariel. We want to reduce the concentration of solution and that is what we call dilution lah. Okay, contoh paling senang kamu imagine saya ada satu gelas, dalam gelas tu ada air orange, okay, orange juice. Okay, so orange juice kita tahulah pekat kan? Okay, so bila orange juice tu pekat, okay, kita cakap concentrated orange juice. Lepas tu kalau lah saya add distilled water in, okay, so kalau saya tambah distilled water, so kita akan dapat orange juice yang dilute lah sekarang, okay. So kenapa dia dilute? Sebab kita dah tambah air, okay. So itu sekeliling kita punya konsep lah. Okay, so dari pekat kepada kurang pekat, that is what we call dilution. So actually for dilution, tadi siapa tulis? Fam tulis same number of mole, different volume. Yes, that's right. Okay, so kalau kamu perasan ini MV ni, ini formula untuk apa ni? Solution. Solution. M molarity time volume. That is Number of mole. yes. Okay, so number of mole. Okay, so dua ni adalah formula number of mole. So actually apa yang dia nak cakap adalah number of mole, contoh dalam ni number of mole of concentrated orange juice actually is the same as number of mole of diluted orange juice. Okay, sebab kenapa sama? Kenapa number of mole dia sama? Sedangkan volume dia lain. Kenapa? Sebab? Because we only had H2O. Apa? H2O tak dengar depan tu. Okay, so kamu problem lagi ni. Okay, so sini saya pakai orange juice punya konsep lah sebab senang kita nampak dilute orange juice. Okay, so kalau kamu perasan saya tulis dekat sini number of mole of concentrated orange juice tadi sama macam number of mole of diluted orange juice. Okay, sebab apa sama? Sebab initially contohlah dalam ni ada 1 mole of orange juice. Okay, and then saya tak keluarkan orange juice tu. Saya just tambah distilled water. That means the amount or the number of mole of the orange juice is still the same. Dalam ni pun dia masih ada sebanyak 1 mole. Okay, cuma
mole dia tu, that's mean amount dia sama tapi kepekatan dia lain lah disebabkan volume dia lain. Okay. Alright, so kiranya dilution ni sama je sebab tu konsep dia kalau orang nak diet, okay, ada setengah orang dia nak diet, dia nak consume less sugar konon. So dia letaklah air orange dalam ni, lepas tu dia tambah air, lepas tu dia rasa dia dah diet. So diet ke? Amount of sugar dalam orange juice ni sama aja. Kalau kamu tambah air pun kamu rasa tawar, tapi actually the amount of sugar is still the same for both orange juice. Okay, sebab number of mole dia sama. Right, so that is dilution. M1V1 equal to M2V2. Okay, so kalau tak faham ni, kamu boleh carilah video-video dilution. Okay, and then titration calculation. Okay, so saya tengok dalam lab report kamu, ramailah yang bila titration calculation dia pakai formula sama juga, M1V1 equal to M2V2. So adakah kamu boleh guna this formula untuk semua jenis titration? Tidak. 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 Okay, so you cannot use this formula for all type of titration. Okay, tak boleh. Okay, kalau this formula dia hanya limited untuk titration yang macam mana saja. Same ratio. Same ratio. That's mean kalau contoh HCl tambah dengan NaOH, so our product will be NaCl plus H2O. Then bila kita check equation dia memang dah balance, tak ada dah stoichiometric coefficient depan ni, dia semua 1, 1, 1, 1 kan. Kiranya depan ni lah 1, 1. So bila dia 1-to-1 ratio antara acid and base ni baru boleh guna this formula. Kalau lah tiba-tiba soalan tu dia tukar H2SO4, lepas tu sini produk dia saya rasa dia punya ni akan ada 1-to-2 ratio. So kalau keadaan macam tu, you still use this formula memang out lah. So that's why kalau saya marking your lab report for experiment 3, saya akan cakap kalau kamu guna M1V1 equal to M2V2, saya akan cakap tak boleh. Okay, please don't use that, you have to use this one. Okay, dia akan betul but certain keadaan je lah kalau M1V1 equal to M2V2 tu. Sebab itu adalah formula dilution. Okay, better for you to use this one. Okay, sebabnya ini A dengan B ni adalah stoichiometric coefficient. Okay, so that means A ni adalah stoichiometric coefficient for acid which is 1 in this case. B adalah stoichiometric coefficient for NaOH which is 1. So dapatlah MAVA equal to MBVB. Tapi kalau salah satu tu 1, so dia akan make a different dekat situ lah. So titration better guna this one. Ataupun kalau tak nak guna formula for titration, another way to calculate titration punya calculation adalah by using balance equation. Yang ni pun perlu balance equation juga. Cuma kamu kena pakai ni lah. Ni compare stoichiometry ni. Okay, so yang kan saya ajar dalam kelas 1 mole of HCl reacted with 1 mole of NaOH. Okay, so itu adalah jenis calculation yang boleh dibuat lah. Okay, so itu je lah untuk calculation. So make sure kamu buat revision on chapter 1. Okay, so sebab kalau kamu tak dapat calculation, yang saya risau adalah markah dia banyak jugalah calculation. Lepas tu kamu akan stres lah. Okay, bila part calculation kamu tak dapat. Okay, so next kita tengok example lah. Example part sample. Okay, sample experiment yang saya tengok daripada kawan kamu yang saya dah marking. Okay, so yang baru saya marking F17 separuh, F22 dah habis. Okay, F18, F16 nanti lah. Okay, saya cuba marking. Alright, so bila saya marking title, contoh saya ambil yang Azida punya, sorry Azida. Okay, tapi dia punya bagus lah. Alright, so title, okay, salin je. Objektif pun salin je. Okay, dalam saya tengok ada juga yang salah salin objektif. Objektif dalam lab report kamu tu adalah, lab report pula, dalam lab manual kamu tu adalah yang learning outcome tu. That's me, specifically for this experiment apa yang kita nak capai. Okay, that is objektif. Okay, kalau ada 5 salin 5. Kalau ada 2 salin 2. Kalau ada 3 salin 3. Jangan pandai-pandai pendek kan. Okay,
saya pernah jumpa juga yang spesies macam tu. Tak boleh Okay, so for teori, teori saya tengok ramai lah yang tulis di teori panjang ni. Tapi kan saya ada bagi video hari tu, saya cakap untuk teori ada benda-benda tertentu yang kamu kena tulis untuk eksperimen 2 and 3. Okay, tapi saya tengok kalau F22 tu ada seorang je yang I think yang dia refer to that video kot, ataupun tak tahulah, tapi tak lengkap juga. Ada seorang je, Aidan je. Yang lain tu okay, kamu tulis je apa yang ni, kamu tak refer pun apa yang saya cakap. So saya tulis dekat sini for theory, especially for titration, experiment 2 and experiment 3, you should write about the definition and use of standard solution. Okay, so kamu kena tulis apa itu standard solution and apa kegunaan standard solution. Okay, pernah dengar standard solution? Pernah. Okay, so pernah dengar dalam soalan kuizi saya pun saya ada bagi about definition and uses of standard solution, and then you should also write about the definition of equivalence point and endpoint. This one kamu boleh refer balik kepada eksperimen 2 punya lab manual. Okay, lab manual punya eksperimen 2 bahagian apa tu? Teori dia ada juga dia cakap. Okay. So, endpoint tu apa? Bila kita nampak endpoint? Semasa acid itu reacted completely with base. Okay, so when acid reacted with base, so can we see color changes ke apa dekat endpoint? Boleh nampak color? Boleh. Yes, okay, so we can see color changes dekat endpoint lah. Okay, so endpoint tu kita boleh nampak, tapi equivalence point adalah something that we cannot see lah. Okay, dia point yang lebih kurang, tapi endpoint kita boleh nampak sebab kita guna indicator. Okay, we can see kalau kita dah dapat pale pink, that means that is the endpoint. Okay, so itu equivalence point ni dia melalui pengiraan, dia ada definition dia, so itu kamu tengok balik lah. Okay, so apparatus and material in lab report memang tak perlu tulis. Okay, tapi saya dapat maklumat yang dalam video tu dia nak kamu tulis. Okay, so saya beritahu awal, okay, dalam video tu dia nak kamu tulis apparatus, material whatsoever. So follow je dia punya instruction. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Right, so next one adalah procedure. Okay, so for procedure saya tengok yang Azida ni tak ada masalah. Cuma some of you tu banyak sangat problem dia. Okay, so ada juga hari tu saya jumpa eksperimen 1 masa saya marking tu. Ada juga yang salin sejibit without changing dia punya sentence jadi passive. Okay, tak boleh lab report sampai kamu dekat universiti you have to change it to passive. Okay, so belajar dari sekarang. Alright, so that is for ni. Okay, so next result. Okay, so for result, okay, result macam biasalah bukan salin lah. Nanti kamu kena ambil bacaan tu dalam video tu juga. Okay, so depend lah sama ada dia bagi straight bacaan dekat kamu ataupun kamu kena baca sendiri nilai tu. Okay, and then concentration dia tulislah, tak ada masalah. Cuma dekat sini. Okay, so this is what we call burette punya reading lah. Okay, so this is burette reading. Okay, burette reading mesti recorded dalam berapa titik perpuluhan? 2. Yes, okay, so please remember burette reading must be in 2 decimal places. Okay, sebab dia memang boleh baca 2 titik perpuluhan, tapi 2 titik perpuluhan tu contoh kalau macam ni 27.75 boleh. Okay, tapi 27.76, 78, 79 itu tak boleh. Dia boleh baca 0 dengan 5 belakang tu macam tu je. Okay, so contoh bacaan dia lah. Alright, so when you write down the reading, okay, please make sure you write it down in 2 decimal places. Okay, kalau tak, kena potong markah lagi. Okay. And another thing, okay, so untuk titration kita carry out 4 kali. Okay, so the first one is gross titration. Gross ni, saya punya style gross dengan lecturer kamu style gross lain kot. Gross saya belajar dekat universiti adalah
I need to do the titration quickly, macam cepat-cepat je saya buat titration tu, saya cepat-cepat ke? Yes, saya buat titration tu cepat-cepat sangat supaya saya dapat bacaan kasar. Okay, bacaan kasar. That's mean like this one saya dah tahu, oh first time saya buat titration, okay saya perlukan lebih kurang 27.70 ml of apa benda ni, HCl untuk neutralizekan NaOH. Okay, so that's mean masa saya punya first titration yang betul-betul punya, saya akan buat titration tu laju sampai 25 contoh, and then start daripada 25 tu saya dah start drop tapi yang laju sikit lah punya drop bill rate tu bagi dia tak pak. Sebab saya dah tahu dah dekat 27 dia akan tukar color. So saya akan slow down supaya saya dapat jawapan yang lebih tepat dekat sini. Okay, and macam tu lah proses dia seterusnya. Okay, so kiranya bila kita nak masukkan dalam calculation kita punya data, kita tak akan ambil gross reading ni lah. Okay, so gross reading kita tak ambil kira sebab gross reading ni just to help us obtain a good value dekat yang real one tu je. Okay, so average kita kalau kamu perasan kita hanya ambil first, second dengan third sahaja. Okay, and then bahagi 3 lah sebab 3 reading sahaja yang kita ambil, and sini record 2 decimal places jugalah. Alright, and then another thing, okay, you have to show this calculation. Okay, jangan tiba-tiba muncul daripada langit average dia adalah 27.67. Okay, kamu tak boleh. Kalau kamu buat macam tu, that's mean kamu dah hilang markah dekat sini. Okay, so you have to show your calculation. That's why kalau ada student yang buat lab report dia tu average dia turun daripada langit je, dia tak tunjuk pengiraan ni, saya akan tanya, saya akan tulis you need to show your calculation. Okay, and then this one, mass ni kenapa bacaan dia 4 titik perpuluhan pula? Mass of metal. Kerana balance itu tak because it depend on the analytical balance. Okay, so since kita weigh the metal, okay, on analytical balance, and before this saya dah cakap dah dekat kamu, analytical balance tu yang ada dinding tu, that analytical balance dia punya reading dia up until 4 decimal places. So when you record your reading, you have to take all decimal places tu mesti ambil. Okay, ada student yang dia jenis suka simplified ni, jangan lah. Okay, so you have to take all 4 decimal places. Okay, alright, then next kita tengok sampel, ini pun titration juga, so sama 2 decimal places. Oh, cuma saya nak tanya, initial reading wajib kosong kah? Untuk biuret? Tidak. Tidak, okay. Ini kalau buat eksperimen depan mata saya ni, ada student yang dia memang nak juga kosong. Okay, biuret for your information, atas ni nilai dia adalah kosong. Okay, bawah ni nilai dia 50, macam tu, 50 ml. Okay, so bila kamu nak capai kosong tu, ada yang sampai guna dropper, titis nak masuk ni. You are wasting your time lah kalau eksperimen sebenar. Okay, so actually you can start anywhere lah. Okay, so kalau saya start je lah mana-mana yang saya isi tu. Contoh kalau saya isi masa tu, sini contohlah dia punya bacaan adalah 4.50. Okay, so saya akan start dengan bacaan initial dia 4.50. And then final saya contohlah 25.7. Lepas tu tolak lah. Okay, so that's why as you can see over here, dia punya table tu start dengan final reading dulu, lepas tu baru initial, so that senang kita ambil final, tolak initial, dan kita dapatlah berapa volume yang kita guna. Okay, so dia tak kisah. Okay, and another thing, bacaan biuret, kalau atas ni kosong, bawah ni 50, so kamu jangan salah baca. Ada yang tolak lah apalah, tak perlu. Okay, so itu, and then apa lagi ya? Okay, so habis bahagian isi data. Next one adalah calculation. Okay, so for calculation, saya cakap tadi ada 2 jenis cara lah, sama ada kamu guna formula macam ni ataupun kamu pakai stoichiometric coefficient. Okay, so ini A over B lah initially kan. Okay, cuma wajibnya, okay, for calculation titration wajib ada ini. Saya tengok tak ramai yang tulis ni. Tapi adalah yang tulis tapi kiranya tak semua. Okay, so wajib ada equation.
untuk bahagian calculation kena ada equation dulu. Okay. So you have to write down your equation, then only kamu punya formula tu, lepas tu kira lah apa yang kamu nak kira. Okay, kalau calculation tu ada banyak anak-anak lagi, so it is better for you to take 4 decimal places dekat sini. So that jawapan akhir kamu tak affected jauh. Okay. Alright, and then sama juga yang ini calculation semua. Okay. And then ini pun unit wajib ada yang hantar dekat saya unit tak ada. Okay, malangnya tak ada unit, tak ada markah. Okay, and then ini pun sama, dia memerlukan equation, so dia tulis equation. Kiranya kalau kamu tahu calculation tu perlu equation, so make sure tulis equation dekat part calculation tu. Okay, and then next one adalah discussion. Okay, discussion yang wajib adalah inilah, source of error and ways to overcome. Okay, you can write it down macam point form macam ni, tak ada masalah ni boleh buat point form ni, tapi ayat dia mesti ayat yang complete lah, bukan ayat yang tergantung. Ayat yang point-point yang tergantung tu tak boleh. Okay. Alright, so senang macam kawan kamu dia dah separatekan dah source of error, ways to overcome. Dia tak perlu buat table pun actually. You don't have to write table, tapi kalau kamu nak buat table, okay, tak ada masalah. Cuma make sure ada satu part source of error, another part source ways to overcome. Okay, jangan mix dua-dua tu. Okay, supaya senang ni lah nak marking. Okay, and then saya dah discuss dah apa source of error and ways to overcome untuk eksperimen 1 saya dah juga. Eksperimen 2 kita tak buat lab report, tapi eksperimen 3 kita dah discuss dah apa dia punya source of error yang wajib ditulis. Yang boleh ditulis. Okay, so samalah dengan eksperimen 2 juga dia punya style penulisan sebab dia masih titration. Okay, next one is conclusion. Okay, so conclusion. Okay, ini masih ramai yang lemah. Bagi saya conclusion ni dia markah free tau. Okay, kalau kamu ada 2 conclusion, kamu dah dapat 2 markah. So kamu bayangkan, bukan panjang pun kamu nak buat, 2 markah tu pendek je. Okay, so please make sure you know how to write conclusion. Okay, so contoh dalam ni kita tahu conclusion nak tulis, we need to refer back to our objective. Okay, so objective kita adalah to standardize the hydrochloric acid. Okay, standardize here maksudnya adalah kita nak check berapa concentration of HCl solution yang sebenar-benarnya. Okay, so berapa yang tepatnya. Okay, macam tu. Alright, so that's why your conclusion over here sepatutnya bagi tahu pasal HCl tu punya concentration lah. Okay, so the molarity of HCl is apa nilai dia. Okay, so let's say lah kamu tak boleh buat calculation. Macam mana kamu nak tulis conclusion ni? Ataupun kalau tak boleh tu dahsyat sangat lah. Okay, tolonglah make sure kamu boleh juga buat calculation tu. Okay, but let's say lah you punya calculation tu you tak sure betul ke salah, tapi tak kisahlah. Okay, conclusion dia takkan finalize untuk benda yang sebelum ni. Contoh kalau jawapan sebenar dia 1.1068 molar, tapi kamu kira kamu dapat contoh 3 molar katakan. Terkejut saya. Okay, so kalau kamu dapat 3 molar, contoh, kamu tulis the molarity of HCl is 3 molar. Okay, so saya akan tetap bagi conclusion kamu betul, dia adalah ECF. Okay, error carry forward. Okay, so maksudnya saya akan terima sebab saya dah tolak markah dekat bahagian calculation tadi. So for conclusion saya akan terima dan boleh dapat markah sebab cara penulisan conclusion kamu betul. Okay, walaupun data kamu salah. Okay, so please don't give up lah. Okay. Right, and then next one. Okay, kita tengok another objective. Dia kata to determine the molar mass of alkaline earth metal by using back titration method. Okay, so this one quite clear. You know that the question asks the objective nak molar mass of alkaline earth metal. So, bagilah molar mass dia. Okay, so the molar mass of M is apa-apa-apa. Okay, so dah cukup dah dekat situ. Okay, ada apa-apa soalan? Miss? Ya. Boleh minta cek Miss lah tu sebelum kami hantar
Draft dia. Draft. Tak boleh. Sebab ini test. Dia bukan assignment. Kalau assignment boleh. But this one tak. Lab tak boleh. Oh, okay. Okay. Alright. Kalau macam nanti assignment next week, bukan next week, the following week lagi ke? Ada assignment. Assignment tu saya boleh tolong check kan sekali lalu. Tapi untuk lab tak. Usually apa yang student hantar itulah dia punya markah. Okay. Alright, and then sini saya nak tunjuk sampel kedua lah. Okay, sampel kedua ni tak ada, okay juga, tak ada masalah. Okay, dia punya penulisan ni, yang ni siapa punya ni, Hamizan. Okay, and then cuma ni lah take note. Okay, unit jangan salah tulis. Okay, benda-benda simple tu. Oh, cuma kali ni calculation dia kalau compare dengan Azida tadi, Azida pakai formula MAVA equal to M over MBVB equal to A over B, but dia pakai cara stoichiometric coefficient. Okay, boleh juga, tak ada masalah. Which one yang kamu selesa lah. Okay, dua-dua tu boleh. Okay, and then ni macam tak tulis equation. Okay, lepas tu sometimes kan, so benda nilai tu kamu dapat, tak tahu kamu dapat daripada mana. Okay, so you have to show your calculation. Jangan tiba-tiba muncul daripada langit. Sebab benda macam tu dia akan mengurangkan markah kamu lah kalau ada markah for that calculation. Okay, and then tak ada masalah dah yang lain saya rasa. Okay, alright. Okay, so basically tu je lah yang saya nak sampaikan hari ni. Assignment kamu bila sepatutnya? Sekejap kita check. Sebab kamu dah mula start busy ni. Kalau ikut assignment supposed to be week 10. Week 10 is next week. Okay, so that's mean next week ada dua benda lah, lab test dengan assignment. Tapi assignment tak perlu risau because you have a lot of time. Okay, plenty of time to do it. Okay, assignment minggu depan. Lab test pun minggu depan. Okay, so tak apalah. Ada apa-apa soalan pasal lab test? Anything tak clear? Oh, pasal baru saya teringat. Oh, kejap. Vivian, ada soalan ke? Tak ada, Miss. Tak ada. Alright, saya baru teringat. Saya cakap saya nak buka balik quizzes kan. Saya nak buka balik puzzle tu untuk kamu buat revision. Lepas tu lain pada tu saya nak bagi satu data dekat kamu sebab kita tak buat eksperimen tu tau. Okay, kan kita tak buat. Kita buat pakai simulation. Okay. So saya akan bagi data eksperimen tu dekat kamu. Saya nak kamu cuba buat pengiraan sebab saya risaulah pengiraan kamu. Okay, some of you tak ada masalah, so okay. Alright, so nanti kamu cuba buat pengiraan from eksperimen tu. Kiranya kamu nak faham data tu, kamu kena baca lab manual lah. Baca lab manual apa eksperimen ni sebenarnya. Okay, lepas tu daripada situ try to figure out your calculation on your own. Then you can confirm it with me lah. Okay, so itu pun latihan juga. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya stop sini je untuk hari ni. Okay, so ada last question? Tiada, Miss. Okay. Tiada, Miss. Right. Kalau tak ada, kita stop sini lah. Okay, so thank you semua. Bye-bye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.